Dekat Malaysia ni, boleh tahan banyak kita tahu tentang ajaran sesat. Dari Ayapin, ajaran Hasan Anak Rimau dan banyak lagi sebenarnya kalau nak disenaraikan. Sebenarnya ajaran sesat ni bukan berlaku kat Malaysia je, tapi satu dunia. Ada juga ajaran sesat yang sanggup suruh pengikutnya bunuh diri, dan terjadilah upacara bunuh diri terbesar di dunia. Kisah ni bermula pada tahun 1955 di sebuah tempat terpencil di Guyana, Amerika Selatan. Seorang paderi yang bernama Pastor Jim Jones telah mencipta satu mazhab baru yang dikenali sebagai Gereja Rakyat. Kalau korang nak tahu, Jones memang seorang yang pandai cari publicity. Bagi meningkatkan pengaruh dan namanya, Jones selalu mengenengahkan sifatnya yang anti perkauman dan menyokong hak-hak gay dan masyarakat yang tertindas. Dia lakukan hal ni sebenarnya untuk menarik perhatian para masyarakat, aktivis dan ahli politik agar diorang bersimpati dengan pergerakan Jones. Tak hairanlah kalau pengikut setia Jones kebanyakannya terdiri daripada orang kulit hitam Amerika. Malah yang menunjukkan lagi sifat toleransinya, Jim Jones dan isterinya Madeline telah mengambil 6 orang angkat dari pelbagai kaum. Disebabkan pada masa tersebut Amerika dan Soviet Union dalam kancah perang dingin, kemungkinan untuk perang nuklear memang kuat pada Jones. Jones telah mengambil kesempatan ini untuk mengajak para pengikutnya berpindah dari California ke Amerika Selatan. Kat sinilah terciptanya Jonestown, sebuah ladang seluas 140 hektar yang dijadikan kawasan pendapatan baru, bertujuan untuk melindungi diorang dari ancaman perang nuklear. Dekat Jonestown ni juga telah terbina satu penempatan yang lengkap, daripada bercucuk tanam, pendidikan, menternak, sampaikan diorang tak perlu pun apa-apa barangan dari luar untuk meneruskan kehidupan. Jonestown pada masa tu boleh dianggap sebagai satu tempat yang sangat ideal bagi orang yang ada kemahiran, kerana diorang dapat bebas daripada cengkaman kapitalis, ketidaksamaan ekonomi dan penindasan kaum. Tapi benda itu semua hanya gimmick Jones untuk menarik pengikut supaya datang ke dunia dia. Lama-kelamaan, suasana penempatan ini berubah dan membawa kepada penderaan dan penganiayaan para pengikut. Kehidupan kat sana sebenarnya hanya indah kabar dari rupa. Rupa-rupanya, para pengikut yang tinggal kat sana telah dijadikan hamba abdi kepada Jones. Semua telah dikerah untuk bekerja dari 7 pagi sehingga 6 petang setiap hari. Yang sedihnya, kanak-kanak pun telah dipaksa untuk bekerja, sampaikan ada antaranya yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Bukan takat kena kerja sepanjang hari, makanan pula telah dicatur. Apabila hanya diberi nasi dan kacang saja untuk menu tiap-tiap hari. Makanan yang best semua ahli keluarga Jones dan orang atas saja sempat. Bukan tak ada yang melawan atau cuba larikan diri. Tapi kawasan itu telah pun dipagar dan dikawal dengan askar-askar Jones yang bersenjata. Bagi sesiapa yang melanggar perintah atau tidak berdisiplin, diorang akan dikunci dalam kotak kayu kecil, dipukul sehingga mati dan dicampak di dalam lubang yang dalam. Sampaikan satu tahap, Jones akan mengikat pengikut yang degil dalam keadaan telanjang bulat sebelum diorang direnjat dengan arus elektrik ataupun ditembak mati. Keadaan pada masa tu agak kecoh sehinggakan pada tahun 1978, salah seorang ahli Kongres Amerika Syarikat, Leo Ryan, dan rombongan wartawan serta saudara mara pengikut telah datang ke Jonestown untuk mencari jalan penyelesaian. Pada asalnya, Jones dan orang-orang kanannya menyambut baik kedatangan rombongan ini, tapi semuanya berubah apabila Ryan mengajak sesiapa saja yang mahu meninggalkan Jonestown untuk mengikuti balik. Akibat bengang dengan campur tangan Ryan, Jones dan para pengikutnya ambil keputusan untuk bunuh ahli Kongres, 3 wartawan dan cederakan 9 orang peserta rombongan. Apabila perkara ini disedari oleh kerajaan Amerika, CIA dan FBI telah ditugaskan untuk menamatkan konflik dengan menangkap Jones untuk dibawa ke muka pengadilan. Tapi diorang tak tahu rancangan Jones yang sebenarnya. Selepas peristiwa pembunuhan ahli Kongres tadi, Jones telah bersiap sedia dengan beberapa rancangan. Menurut laporan yang dikeluarkan FBI, Jones telah membuat beberapa backup plan, antaranya melarikan diri ke Kesatuan Soviet, melakukan revolusi dengan membunuh diri,
melawan penjeroboh dan mempertahankan Jonestown atau melarikan diri ke dalam hutan. Untuk pengetahuan, Jones telah memilih cara membunuh diri sebagai penyelesaian dan orang sebenarnya dah siap praktis lagi dari awal melalui upacara agama Jones yang dipanggil The White Knight. Upacara yang dilakukan setiap 2 minggu ini telah memasukkan simulasi bunuh diri secara besar-besaran, termasuk pengambilan ramuan racun palsu. Sesetengah pengikut Jones sebenarnya tak nak buat pun benda macam tu, tapi diorang dah dipaksa dan dihukum akan ditembak kalau degil. Macam tu jugalah yang terjadi pada hari kejadian apabila Jones telah menipu para pengikutnya. Diorang pada awalnya telah diberikan jus anggur untuk diminum, dan tanpa sedar sebenarnya Jones telah memasukkan racun jenis cyanide ke dalam jus tersebut. Racun jenis cyanide ni memang sangat berbahaya kepada manusia kerana ianya akan menghalang sel-sel dalam badan daripada menggunakan oksigen dan akhirnya menghentikan fungsi jantung, sistem pernafasan dan sistem saraf pusat. Mangsa-mangsa tersebut telah mengalami kesakitan yang tak amat sangat sebelum diorang mati kesan daripada racun tersebut. Mungkin sebab Jones dah tahu yang racun tu menyebabkan kesakitan yang teramat sangat, dia telah mengambil keputusan untuk menembak mati dirinya sendiri menggunakan senapan patah dengan tujuan mempercepatkan kematiannya. Pihak berkuasa pun lambat sampai di tempat kejadian, dan bila diorang sampai je, penghuni Jonestown telah lenyap. Diorang tambah terkejut apabila melihat 918 mayat yang bergelibangan di mana 276 daripada mereka adalah kanak-kanak.